أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله مولانا العظيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله مولانا العظيم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih pada pengerusi majlis yang berusaha, YDP KPKM, Raisah KPKM, AJKT dan Hewi dan semua penggerak-penggerak daurah Syahriyah siri yang kedua, dan ikhwah akhwat sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita meningkatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini alhamdulillah Allah Taala kumpulkan kita bersama-sama dalam majlis daurah yang mana kita akan mendaurahkan satu risalah ila kulli usrah, fiqhul ta'ammuli bainaz zawjaini wa qabasatun min baitin nubuwah, yang disusun oleh Abi Abdillah Mustafa Ibnu Al-Adawi, yang mana fiqh tu makna cara-cara, at-ta'amuli iaitu cara-cara pergaulan, cara-cara berinteraksi, cara-cara mana pergaulan di antara suami isteri. Wa qabasatun min baitin nubuwah, dan mengikut cara. Qabasat tu mana petikan ataupun mengikut cara daripada rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam risalah ni banyak dia petik daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mukaddimah sampai ke khatimah ada 40 tajuk. Jadi insya-Allah anak cuba bentangkan 20 tajuk malam ni, dan pada hari Selasa ni 20 tajuk pula. Cara perbentangannya anak tak akan baca Quran Arab, anak terus sebut poin-poin dia, supaya kita dapat sempat dengan masa yang ada. Apakah yang ditulis ataupun yang disebut oleh Syekh Abdullah Mustafa bin Al-Adawi, yang mana kitab dia ni asalnya adalah petikan daripada ceramah yang telah disampaikan di Bandar Mansurah, negara Mesir lah. Lepas tu minta lah daripada setengah saudara dia supaya ulang daripada muhadarah tersebut pada beberapa wilayah, pada beberapa muhafazah. Tadi muhafazah Mansurah dia hadir satu ceramah. Lepas tu
dia hadir ataupun dia menyampaikan satu ceramah, lepas tu dia minta ulang pula pada muhadarah yang lain di wilayah muhafazah lain pula. Maka dia pun buatlah. Dia pun buat satu risalah yang ada pada tangan kita sekarang ni dengan ringkasan. Ringkasan daripada takhrij hadis. Kerana dia takut kalau panjang sangat takhrij jadi bawa pada orang bosan nak tengok dia baca. Baik. Jadi dalam mukaddimah dia tu sebut selepas pada alhamdulillah wassalatu wassalam, nak ayat perkara baik bagi tiap-tiap kebaikan, dan taufik tu adalah perkara yang menjadi matlamat hidayah, taufik, keselamatan dan kejayaan tu ialah dengan kita mengikut kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak syak pada demikian itu, setiap muslim mestilah tidak ada keraguan bagi orang yang berakal supaya dia menerima apa yang Nabi sampaikan daripada Al-Quran dan hadis, sebagaimana dalil firman Allah Al-An'am ayat 38. Dan Allah Ta'ala sebut juga pada kitab Al-Quran, haza huda, surah Al-Jasiyah ayat 11, surah Al-Jasiyah ayat 20, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bagi kitab Allah, sebagaimana surah An-Najm ayat 3 hingga 5. Jadi tak kala demikian itu, maka mestilah bagi orang yang mahu kebaikan, dia kena hadam sebanyak mungkin daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barulah dia pergi kepada marhalah fiqh fiddin, iaitu cara-cara fiqh fiddin. Dia berpegang seseorang itu pada fiqh berpandukan dengan kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalil firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Rasulullah pun sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala menghendaki dia mendapat kebaikan, iaitu iman dan taat, Allah Ta'ala memberi pengertian dalam agama. Jadi apabila Allah Ta'ala merezekikan seorang hamba tu boleh belajar kitab sunnah dan ilmu yang sahih daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala merezekikan juga kefahaman pada kitab dan sunnah, beserta demikian itu direzekikan keikhlasan. Jadi memperoleh akan tiap-tiap kebaikan dan diberi taufik apabila kita berpandukan dengan Quran, hadis, ijma' qiyas di dunia dan di akhirat, dan kejayaan dalam pergaulan bersama dengan makhluk, dan fiqh pada kitab Allah wa sunnah Rasulullah tu adalah asal pada kejayaan bagi tiap-tiap sesuatu dalam kehidupan, yang daripadanya membawa kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni dalam mukaddimah dia ada sebut muka surat ni. Ana terus terjemah dah. Jadi duk tangan kita ni adalah satu tajuk yang penting, yang berhajatlah kita untuk faham. Bagi tiap-tiap orang mesti kena faham tajuk yang penting ni, yang melangkumi ibu bapa, ayah dan anak, dan penting bagi ibu dan anak perempuan, dan penting bagi isteri dan suami, dan penting bagi anak dan pembantu rumah ke ataupun hamba al-jariyah. Maka tiap-tiap daripada tajuk-tajuk tersebut adanya bahagian yang menyentuh perkara-perkara yang penting. Iaitu tajuk yang berkenaan dengan cara-cara pergaulan dalam keluarga. Dan cara-cara dan tajuk tersebut kita mesti kena tahu bagaimana cara untuk kita bermuamalah dengan orang lain mengikut suluhan kitab Allah wa sunnah Rasulullah dan sirah orang-orang yang terdahulu.
Tu muka surat 7 dah tu. Penggil kedua. Jadi mula sekali wa bidayatu ahathu nafsi, mula-mula sekali aku nak galakkan diri aku dan orang yang membaca bahawa memperbanyak ke istighfar. Perbanyak ke istighfar. Berbanyak dengan kita minta Allah Taala ampunkan dosa kita, iaitu dengan kita buat istighfar yang wajib. Istighfar wajib ialah taubatlah. Tinggal maksiat menyesal dia berazam tak ke buat sampai bila-bila. Adapun istighfar lafaz tu sunat. Hak wajib orang panggil istighfar juga, orang panggil taubat. Jadi dosa-dosa tu dia akan menghalang daripada kefahaman. Menghalangkan hamba seseorang tu faham. Maksiat dia dosa tu dia akan menambahkan lagi hati ni jadi berlapis-lapis. Berlapis-lapis dalam hati, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh baca sendiri, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dan dosa-dosa ni juga, dan maksiat ni akan menarik segala musibah dan menghilangkan nikmat-nikmat. Surah Asy-Syura ayat 30. Dan Allah Taala pun sebut dalam surah An-Nisa ayat 160. Berkenaan dengan dosa ni, dia menarik, akan membawa kepada musibah dan menghilangkan nikmat. Nampak? Tak kenal ni pun Allah Taala akan bagi balasan tersebut kepada siapa-siapa yang berkaitan dengan kita. Sebab tu kita kena minta Allah Taala ampun dosa kita, supaya tidak dikenakan pembalasan tersebut kepada kita, kepada siapa-siapa. Dan ketiadaan faham kitab Allah dan sunnah Rasulullah ni satu musibah juga daripada beberapa musibah. Dan kita bertakwa kepada Allah tu adalah sebab bagi menghasilkan ilmu dan menarikkan kefahaman. Muka surat 8 dah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi sesuai dengan tiap-tiap apa yang ada dalam kitab ni, yang kita duduk untuk memahami apa yang ada dalam kitab ni, beberapa saat, beberapa detik, berapa jam. Jadi perbanyakkanlah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi tiap-tiap apabila disebutkan as-salatu wassalam, jadi kita balas dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana siapa-siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka Allah Taala akan memberi rahmat kepada dia 10. Barulah perenggan yang akhir tu, dia nak bagi tahu yang asal kitab ni adalah ceramah muhadarah yang aku telah sampaikan di Madinah Mansurah, Jumhuriyah Misra, sebagaimana anda sebut tadi lah. Kemudian orang minta dia ulang pada muhafazah lain, wilayah lain. Lepas dia pun tulislah dengan dia menapis hadis-hadis beserta dengan takhrij secara ringkas. Dia takut orang bosan. Baik. Masuk tajuk yang pertama, iaitu qawamatur rajuli 'alal mar'ati. Qawamah tu ialah kepimpinan, ataupun kita sebut dengan kekuatan, ataupun kita terjemah dengan dominasi. Dominasinya lelaki ni atas perempuan. Sebagaimana Allah Taala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surah An-Nisa ayat 34. Jadi tiap-tiap keluarga dia mesti ada seorang yang qayyimun, mesti ada seorang yang kuat, yang mengetuai Naswa pergi main kat aku, main kat acik-acik. Jangan main kan. Ahmad main kat ni. Siapa budak ke? Baik. Jadi dalam tiap-tiap keluarga wajib kena ada orang yang kuat, yang mengurus dan mentadbir perkara rumah tangga dan memerintah dan menjaga keluarga. Jadi inilah orang panggil yang mana pemimpin tu dalam keluarga tu mestilah kena taat dan mestilah kena dengar. Mesti kena dengar dan kena taat pada pemimpin dalam rumah tangga tersebut, selama mana tidak menyuruh kepada perkara maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah pemimpin tu? Iaitu ar-rajulu, suami.
Siapakah yang melantik pemimpin dalam keluarga tu? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang melantik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Baca wi kena. Ana tak tengok baris molek. Surah An-Nisa ayat 34. Jadi penguasaan lelaki ataupun kekuatan lelaki ataupun dominasinya lelaki atas perempuan sebagaimana Allah Taala sebut, dia ada dua makna. Yang pertama, qawwam makna ialah rahmat ataupun kelebihan yang Allah Taala beri pada setengah atas setengah. Sebagaimana Allah Taala memberi kepada lelaki ke atas perempuan, yang mana Allah Taala memang menjadikan lelaki itu asalnya kuat. Kuat. Dan akal dia pun kuat dari segi kekasaran, dan dia ni boleh banyak kegagahan dan sabar, kuat. Ada perempuan tidak begitu, kurang sikit. Lelaki yang tu mana qawwam, dia banyak sabar, dia gagah, boleh banyak buat kerja. Jadi di antara keistimewaan Allah Taala beri kepada lelaki ni ialah qawwam, bukannya perempuan. Sebagaimana Allah Taala melantik rasul daripada lelaki. Nabi-nabi dan rasul semuanya lelaki. Dan Allah Taala melantik khalifah pun wa kadzalika al-khilafah. Khilafah pun banyaknya lelaki. Dan Allah Taala menjadikan satu saksi daripada lelaki itu menyamai dua orang perempuan. Mana seorang lelaki menyamai dua orang perempuan saksi. Nampak? Dan Allah Ta'ala menjadikan bagi lelaki itu daripada miras sekali ganda perempuan. Sekali ganda perempuan miras. Dan Allah Ta'ala menjadikan hak menghimpunkan kahwin sekat pak. Siapa dia? Lelaki. Bukannya puan boleh himpun banyak lelaki tak. Sebagaimana Yesus berlaku sipel dua orang tak. Tu jauh tu dengan kaedah. Mana dengan agama. Na'udzubillah min zalik. Hanya Allah Ta'ala tentukan kepada lelaki sahaja boleh himpun seramai 4 orang perempuan. Maknanya Allah Ta'ala mengizinkan boleh nikah sekat pak. Sebagaimana ayat yang Allah Ta'ala sebut, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala izinkan bagi lelaki menikah seorang, dua, tiga, empat, sampai 4. Yang mana perkara ni 1400 tahun lama dah yang Rasulullah sampaikan. Bukannya perkara baru. Poligami ni bukan perkara baru, bukan lama dah, zaman Nabi lagi. Kerana nak menghakkan pada zaman jahiliyah lebih pada 4, 10, 20. Datangnya Islam memberi keadilan, yang mana kemampuan lelaki dapat mengawal perempuan iaitu sekapak pada fitrahnya. Islam dengan adat adalah perkara yang saling apa panggil, mana fitrah. Islam tu adalah agama fitrah bagi kejadian manusia yang Allah Ta'ala jadikan manusia tu untuk terima Islam. Jadi apabila syarat izin sekat tu, mana kemampuan laki-laki yang Allah Ta'ala cipta tu hanya dia mampu sekapak saja dalam rumah tangga. Dan tidak boleh bagi perempuan melainkan mestilah dia duduk di bawah tu muka surat 10. Duduk di bawah satu suami sahaja. Dan Allah Ta'ala menjadikan tolak dan nikah dan rajak pada siapa? Allah Ta'ala beri kepada lelaki. Tu makna qawwam. Ni nak ayat makna qawwam yang pertama. Maknanya lelaki ni dia tidak mudah marah. Walaupun dia berasa hati tu, tapi dia tidak mudah mengeluarkan. Tidak mudah marah, tidak mudah melenting. Dia sabar. Lebih-lebih lagi bak tolak. Bak tolak ke apa semua. Kalau ikut repu tolak selalu dah. Beci aku mu tolak so. Panyesa.
marah. Dia sebab apa dia kurang akal dia. Tapi itu nak ayat bahasanya lelaki ni qawam, sebagaimana tanda yang Ta'ala beri kepada tolak nikah rajak di bawah kekuasaan lelaki. Begitu juga Allah Ta'ala memberikan nasab anak-anak tu kepada ayah dia, bukan mak. Melainkan anak zina. Melainkan anak zina boleh tak lebih kepada ayah, kena lebih kepada mak. Tapi anak yang tak putus zuriat dia daripada Datuk Adam AS kena lebih dengan Adam. Yang mana wajib kita jaga nasab ni, pertalian darah ni sampai kepada Datuk Adam AS. Wajib jaga bersama, tak dijaga seorang. Salah satu daripada kuliah ni yang wajib kita jaga agama diri angka zuriat maruah di harta. Supaya tidak putus. Bank tu tak putus, tak boleh nak bank pada ayah. Jangan, kena jaga bersama. Sebab tu jangan kita mendekati zina. Zina pun tak boleh, dekat pun tak boleh dah. Kalau solusinya dengan nikah. Dan Allah Ta'ala menjadikan jihad, kewajipan jihad atas lelaki, bukan perempuan. Demikian juga pada setengah-setengah tempat lah jihad. Sebagai jihad hujumi, jihad nak pergi perang. Negara Islam kuat nak perang. Lelaki malaikat kafir hok mari jajah tanah air umat Islam, maka fardu ain atas tiap-tiap orang. Tak kira lelaki puan wajib mempertahankan tanah air umat Islam. Tu jihad. Begitu juga banyak daripada masalah-masalah amar makruf nahi munkar bersangkut paut dengan lelaki, bukan perempuan. Tapi puan kena amar makruf nahi munkar juga. Kerana tiap-tiap orang ada kewajipan iman, takwa, amar makruf nahi munkar, ada wajib berjemaah jaga kesatuan kuliah tu, jaga maqasid syar'iyyah. Jadi banyak perkara yang bersangkut paut dengan lelaki, bukan perempuan. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, qawam sini ialah lelaki ni dia banyak beri nafkah. Kewajipan atas lelaki ialah memberi nafkah daripada harta. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 34 tu. Lelaki dia memberi nafkah, membelanja atas perempuan. Merupakan permulaan akad. Permulaan akad nikah. Akad nya lelaki atasnya atas perempuan. Maka wajib baginya bagi perempuan, mana wajib bagi lelaki memberikan kepada perempuan tersebut mahar. Mahar mas kahwin. Dan wajib juga lelaki kena beri makanan, pakaian dan tempat tinggal dan semua perkara-perkara yang bersangkut paut dengan perbelanjaan yang wajib bagi perempuan. Wajib atas laki-laki untuk beri kepada isteri. Hingga wajib juga beri nafkah tu apabila berlaku tolak. Contoh tolak raj'i. Masih berjalan nafkah. Masih berjalan nafkah. Tolak yang boleh rajak dalam tempoh rajak tu, dalam tempoh iddah tu, kena beri tempat tinggal. Dengar ke? Dengar? Tak dengar? Gimana tak dengar? Boleh? Boleh. Tes. Tu sampai setara tu. Sehingga dalam tolak yang tertentu, bukan tolak bain lah, tolak raj'i, kena beri nafkah, tempat tinggal. Jangan ambak tubik. Dan lelaki ni dia kuat. Tu muka surat sebelah. Dia kuat dan mendominasi atas perempuan. Bagi dua sebab ni, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut pada surah An-Nisa ayat 34. Dan Allah Ta'ala mentakkidkan akan dua perkara tu dengan ayat lain, surah Al-Baqarah ayat 228. Dan Allah Ta'ala menambahkan makna qawam ni sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan." Dengar ke? Tak dengar? Mana tak dengar? Panas ni. Dia tak boleh akhwat dengar. Satu. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku boleh menyuruh seseorang itu sujud pada seseorang, nescaya aku akan suruh isteri sujud pada suaminya. Tu nak ayat. Maksudnya suami ni
adalah ada sifat qawwam. Apa itu qawwam? Banyak. Sebagaimana dua perkara tadi yang sebut. Jadi daripada apa yang hadis Nabi pula. Hadis Nabi ada jadi secara ringkasnya hadis ni ada anak perempuan. Seorang ayah tu dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri dia bawa anak perempuan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id dia mengadu kepada Rasulullah, anak aku ni dia tak sih nak menikah. Aku suruh menikah tak sih. Abat an tazawwaja. Abu Sa'id kata begitu. Lepas tu Rasulullah pun jawablah, mu kena taat ayahmu suruh nikah, mu kena taat. Maka jawab anak perempuan dia, aku tak akan menikah sehinggalah mu Rasulullah mengkhabarkan kepadaku hak suami ke atas isterinya. Hak suami ke atas isterinya. Mana kena menjadi perkara yang wajib bagi isteri ke atas suami. Lepas tu Nabi pun sebut hak suami ke atas isterinya ialah kalau luka mana tu, kalau ada luka ke ni isteri dia jilat, dan kalau hidung dia menanuh isteri dia jilat, nak setara tu masih lagi tidak tunaikan hak. Setara tu masih belum tunaikan hak suami. Yang isteri kena tunaikan. Maka jawab anak Abu Sa'id Al-Khudri, kalau gitu demi Allah, mu dibangkitkan dengan Allah Ta'ala membangkitkan mu dengan kebenaran, aku tak akan menikah sampai bila-bila. Maka jawab Rasulullah kepada ayah dia Abu Sa'id, mu jangan buat menikah anak mu ni melainkan dengan izin anak mu. Sebab apa? Kerana anak mu ni faham tanggungjawab. Jadi menikah ni adalah besar tanggungjawab dia. Yang lebih-lebih lagi isteri kena tunai bagi hak kepada suami. Sebab tu kita dalam masyarakat adanya mahkamah syariah, mahkamah syariah yang memberi ruang kepada perempuan yang tak tahu nak mengadu siapa. Ayah dia ni saing dia, yang mana ada anak lelaki nagih dadah contoh, nak supaya menikah dengan anak dia. Anak dia tahu kakak ni jahat, nak anak dia boleh mengadu di mahkamah. Dia tak sih, dan dia boleh nak minta wali hakim untuk menikahkan dia dengan lelaki yang dia nak, lelaki yang soleh. Itu dia. Walaupun ada ayah dia, mahkamah boleh buat. Dia memberi ruang kepada perempuan sahaja. Bukan lelaki yang minta dak. Perempuan. Itu dia. Jadi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tak kala ditanya yang manakah elok, wanita yang manakah elok? Jawab Nabi, wanita yang menggembirakan suami apabila suami dia melihat, dan wanita yang mentaati suami apabila disuruh, dan dia tidak menyalahi perintah suaminya pada perkara yang suami dia tak suka, pada dirinya ke, pada diri perempuan, dan pada hartanya, harta lelaki. Demikian juga perempuan tak boleh puasa melainkan apabila dengan izin suami. Kalau suami ada, kena minta izin, boleh tak nak puasa sunat. Dan perempuan dia tak boleh nak mengizinkan siapa-siapa masuk dalam rumah melainkan dengan izin suaminya. Dan dia tak boleh nak keluar pergi masjid melainkan dengan izin suaminya. Dan apabila diajak ke katil, iaitu untuk jimak, maka wajib atas isterinya kena taat. Jika enggan, maka malaikat akan melaknat hingga subuh. Dan segala apa yang ada di langit akan murka ke atas perempuan tersebut. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya lelaki ni qawwam, bukannya perempuan. Perempuan
Dia kena ada seorang lelaki yang qawwam. Baru dia tu jadi molek. Gitu. Tengoklah pada surah An-Nisa ayat 36. Tajuk yang kedua berkenaan dengan mengajar suami kepada ahli keluarganya. Jadi suami wajib dia mengajar ahli keluarganya, anak-anak dia, isteri dia, berkenaan dengan ilmu agama, ilmu dunia, ilmu agama, nak kenal Allah, cara beribadat kepada Allah, lepas tu ilmu kemahiran, hak dunia, banyak perkara. Sebagaimana dalil firman Allah Taala surah At-Tahrim ayat 6. Seterusnya dan disebut juga dalil berkenaan dengan kewajipan lelaki dia kena mengajar ahli keluarga dia, duduklah bersama mereka, dia ajar mereka, berilah perintah kepada mereka. Suruh isteri semaya, jangan malah-malah. Segera. Pahanok pula umur 6 tahun, wajib. 6 tahun situ 6 tahun Qamariah. Bukan 6 tahun Masihi. Wajib. Kena suruh semaya. Tiap-tiap kali semaya. Waktu subuh, wajib suruh semaya subuh. Masuk pula Zuhur, wajib suruh semaya Zuhur. Umur 10 tahun tak semaya, kena rotel. Kemudian dominasi lelaki ke atas di atas umumul bait. Bukannya qawamah sini dengan makna ke atas perempuan sahaja, bahkan ke atas anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Tahrim ayat 6 dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca sendiri dah. Kemudian tajuk yang ketiga, pesanan al-wasatu bin nisa. Pesanan nasihat. Kena nasihat pada perempuan ni. Di mana berhajatnya qawamah, lelaki yang qawam kepada lemah lembut. Bukannya makna qawam situ lelaki yang kasar, lelaki yang hati kering. Bukannya qawam situ lelaki yang tak ada perasaan. Jadi lelaki yang qawam tu lelaki yang menghiasi dengan akhlak yang baik. Apa tu nangis tu? Nak air ke? Nak air. Dia kena wajib menghiasi dengan akhlak yang baik dan lemah lembut. Bukannya makna dengan kasar, dengan perongoh. Bukan makna tidak ada perasaan. Tu. Jalfan jafian tu makna tidak ada perasaan. Hati kering. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik kejadian. Salawatullahi wasallam alaihi. Tuan bagi akhlak yang mulia. Yang mana Nabi Muhammad tu orang yang qawim, al-qawwam. Yang memerintahkan kita supaya kita kena taat ke dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut apa yang Rasulullah sampaikan dan Rasulullah cegah. Dan Allah Ta'ala merezekikan lemah lembut ni dan rendah diri ni bagi orang yang mukmin, bagi orang yang ada akidah, bagi orang yang kenal Allah, dia takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan kekuatan yang dia ada, dia tidak salah guna. Dengan kepandaian akal yang dia ada, dia tidak salah guna. Berpandukan dengan Al-Quranul Karim, hadis dan lain-lain. Surah Ali Imran ayat 159. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mewajibkan bagi laki-laki supaya bersifat dengan ar-rifqi, bir-rifqi, sebagaimana sabda Nabi alaika bir-rifqi, wajib kamu ni bersifat lemah lembut. Dan itu makna qawam. Bukannya kasar, bukannya tak ada perasaan. Jadi sifat lemah lembut ni adalah yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada sesuatu melainkan menghiasi akal rifqi ni, dia tidak cabut akal sesuatu melainkan
daripada sesuatu melainkan memburukkannya. Mana perkara rifki ni kalau ada pada seseorang dia kau molek, kalau tidak ada pada seseorang dia kau buruk. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suka orang yang lemah lembut pada semua perkara. Dan Allah Taala dia memberi lemah lembut ni bukan lemah lembut pondai tu dak. Lemah lembut bukan pasal jambu gitu. Nak kau buat persembahan cium sama lelaki. Tidak gitu. Rifqi sini mana dia lawan pada jalfan jafian fazzan ghalizan, hati kering kasar semacam tu lawan pada tu. Dia lemah lembut. Ada perasaan, rupanya ada perasaan. Dia boleh rasa kesusahan orang. Dia boleh rasa kepenatan orang. Klik romoh. Nah. Bini masa cetung dak. Dia letih-letih. Ni orang ada kawam sifat lemah lembut. Tidak mudah mecuk. Tidak mudah melenting. Buka saji tak ada makanan, pergi dapur tak ada. Masuk tak berasa. Jadi orang kawam ni lapar dia pergi masuk dapur. Tolong masuk pula pada isteri dia masa cetung tu. Masak ke dia? Masak Maggi. Wak Maggi kau bini ya sore. Wak sedap sikit Maggi semacam. No, cikecok ko. No. Makan dengan bini terus wak hok masa cetung tu. Tiba-tiba dia senyum. Ketika tu dia ada akal. Bayangkan kalau ketika yang masa cetung tu, lelaki tidak ada kesebelah, tak boleh nak faham. Dia akan mau pada hampir kepada kupur atau kupur tu. Nauzubillah min zalim. Orang nak aku masuk penak-penak buat masa lepas tu kecek mu aku dulu sayang abang gitu ke dak. Tak dengar kau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setara luka pun orang apa ni isteri jilak setara ada nanoh pun masih belum tunai ke hak. Kalau ayat 3 tu kan. Ya puan ni dia lidah dia tu bisa. Dia sepuluh ular. Ular ni badai lembut ya. Kokek jalan. Lenggek-lengguk. Tapi dia bisa. Kita royak hadis koyak Quran. Lah kali apa kita? Dia abang seorang je lah masuk syurga. Baik. Ayat tu senyak tak lelaki. Sebab apa kita royak tak kena pada tepat. Kita kena kawang. Tidak mudah mecuk. Tidak mudah apa? Tidak mudah melenting. Tubik benak-benak masuk tengok. No. Mandi pun dak. Jadi kita tolong mandi ke dia. Allah. Jadi ketika itulah apabila perut betul lah kata perut kenyang hati senang dak. Ketika tu kita boleh nasihat ke dia molek gapo. Tanya apa? Ngaju. Abang peh tengok lisanul hal. Tengok kecek tak jawab. Tengok muka pun tak senyum. Abang peh. Kita jawab gitu. Nak contoh. Lepas tu bila perut kenyang hati senang kan dia pun jawab. Dah habis tu bik rumah tadi. Wak keduk ke tu duk saya. Gitu ya. No. Ni nak contoh. Tak tahu tak ada pada realiti ni kecik amrul itibari. Padahal nak tu bik rumah tu happy gembiranya selamat tinggal. Lepas tu bini duk tengah gosok tudung. Sakut pitu. Tak laki tutup derah kau jatuh. Keduk tudung. Tunggulah. Nanti kelik keduk tudung. Tu dia. Biasa gitu. Jadi tu pentingnya sikap arifku. Apa tu deh? Kawan tu gapo deh? Rumah supaya tak pecah kalau mana dia sabar aja. Dia sabar. Tidak mudah marah, tidak tu, tidak ni. Bahkan dia mengurus, dia menyelesaikan masalah. Tu akawam. Kita kena ada sifat tu. Ni dak belum nikah lagi. Duk dalam nak berkenalan. Dah tahu dah perangai perempuan lagu tu. Nya serah hati dah. Allahu Rabbi. Kita lelaki jangan mudah serah hati. Pas lagi puan lain pula. Puan ni gitu berlaku.
gitulah. Tu tak nikah lagi. Dan nikah bertemu. Realiti. Jangan mudah ngaju. Kita lelaki jangan mudah serah hati dengan isteri. Nyanyo ke dia. Kalau kita mudah serah hati ke dia nyanyo. Dia banyak kelemahan dah sedangkan kita ada kekuatan. Nak pula taingan tu. Tak cekak nak kerja rumah nak gapo. Pas kita ada kekuatan gapo. Jangan mudah marah ke dia. Ni banyak kes-kes cerah-berah berlaku teko mengandung. Pas dia mengandung boleh anak menyesal nak rujuk pula. Nikah dengan hak lain dah. Sepatutnya tak usah cerai lah. Nak jadi dua. Besar gitu. Allah. Jadi kena bersifat yang kawam. Yang mana Allah Ta'ala menjadikan perempuan ni adalah ketenangan bagi lelaki, sukna bagi lelaki, bagi suami. Kena menghiasi mana kena mengasihani. Jadi hendaklah lelaki dia kena mengasihani pada perempuan. Dan perempuan ni sebab bagi mawaddah, kebahagiaan. Mana kita boleh bahagia bersama dia dengan dia. Sebagaimana ayat yang kita baca surah Ar-Rum ayat 21. Dan surah Al-A'raf ayat 189. Dan perempuan ni juga ni perempuan yang solehah Nabi sebut adalah sebaik-baik perhiasan yang dijaga oleh seorang lelaki yang qawwam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'." Dunia tu perhiasan. Wa khairu mata', sebaik-baik perhiasan ialah ad-dunya. Sebaik-baik perhiasan dunia, mata'id dunya al-mar'atus salihah, ialah isteri solehah. Apa isteri solehah? Isteri solehah ni iman cukup, ada agama, kena Allah, kena Rasul, reti hukum akal. Mereka sebut reti hukum akal. Kena menikah dengan reti hukum akal. Mana laki-laki perhati, perempuan perhati, lepas tu barulah sah menikah. Sebab apa? Kerana dua-dua tu Islam. Dari reti hukum akal, reti rukun iman, jadi orang beriman. Apabila jadi orang beriman, sah mengucap, bila sah mengucap, sah Islam dia. Bila sah Islam, sah niat dia. Tak kira dia nak ibadat, dia menikah, sah belaka-laka. Kalau ambil pada hukum akal tu tak reti, maka hak menikah jadi adat. Anak boleh jadi anak syubhat. Maka tetap dia kena jalinkan hubungan, cuma kena bertobat. Kena bertobat dengan belajar kena Allah, kena Rasul, kena rukun iman perkara. Dia berkait. Dia berkait. Malam ni kalau kira ngajar Tuhfatul Murid nampak ramai malam ni pada Tuhfatul Murid. Mana? Padahal ada hubung kait tu dengan ilmu akidah. Nak menikah pun kena ada akidah. Laki dan perempuan. Tak ada kata kau siapa-siapa tu. Nak ayat kaedah. Nak ayat kaedah. Bukannya nak menikah bukan menikah dengan tak ada ilmu, dengan tidak ada akidah. Tengok muasafat tarbiyah yang pertama sekali, salimul akidah. Sahihul ibadah. Barulah pergi kepada matinul khuluq. Lepas tu berdikari. Ni nikah. Harap kau mak ayah lagi tanggung. Sedekah. Muasafat tarbiyah kena ada berdikari. Anak jujur. Masih mak ayah tanggung. Jadi kita kena biar pandai berdikari. Tak nanti kaya. Biar boleh nafkah. Carilah jalan-jalan. Kita boleh ambil ibrah daripada kita alam. Allah Ta'ala menjadikan binatang tak berakal, tapi Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Anak ayah, ayah anak berapa ekor? 10 ekor contoh. Tak ada siji pun, akal pun tak ada. Tapi usaha dia kuih, ada rezeki, kuih. Jadi kita kena berusaha. Berusaha. Pas ada akal lagi tu hari kita, anggota pak kerak lagi kekuatan tu hari kita, boleh tahan rezeki tu nak wi kalau kita usaha. Harta ni barang yang kita kena usaha. Ada pun rezeki kita Tuhan jamin. Dia ada istilah takrif yang ada umum khusus situ. Sebab tu kita nak jihad dengan harta, bukan jihad dengan rezeki. Harta kita kena usaha cari. Sebab dengan harta lah kita boleh beli makanan, dengan harta kita boleh beli pakaian, dengan harta kita boleh buat rumah gapo semua. Tak ada usaha pun Tuhan tetap jamin rezeki. Selagi rezeki tak habis, tak ada usaha pun kalau menikah dah rezeki tak habis.
Nah, tapi tetap kewajipan itu tak tertunai lah. Tu dia. Rezeki ada, Tuhan jamin. Jadi Nabi sebut sini perempuan yang solehah, isteri yang solehah adalah khairu mata'id dunya, sebaik-baik perhiasan. Mana reti hukum akal, lepas tu pula jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia ramai-ramai, dengan masyarakat, dengan suami dia, anak-anak dia apa semua. Lepas tambah lagi isteri solehah ni, dia kena berasa dia sorang daripada tiga yang lain baru. Tu termasuk dalam isteri solehah juga tu. Faham? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Mudah faham tak? Lelaki ni Allah Taala izinkan boleh menikah sekapak. Perempuan dengar tak kuasa gapo. Kita tukar sikit ayat dia. Wajib atas tiap-tiap lelaki ke puan kena terima ayat ni dengan kita hukum akal. Sungguh seorang perempuan baru satu daripada tiga yang lain. Faham? Tak sungguh tak begitu. Tu ada akidah situ. Ni kadang-kadang tok lelaki memang tak semadu pun. Tapi dalam hati dia ingat aku tak boleh. Aku ni kena tok lelaki aku sorang je. Kalulah dia membawa pada ingkar ayat tersebut, akidah cabut, kupu. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau kata tak boleh. Tapi aku ni sorang pada tiga yang lain baru. Tapi dak halal semua. Sekat fasik baru. Nah. Sebab apa? Sebab dia tak boleh terima perkara tu. Satu yang tiga yang lain ni mudah faham kat sepengah kek. Faham kek pula belah pak. Belah pak. Mana nak panggil sempurna tu sebiji kek. Kalau potong belah pak panggil sepotong kek. Jadi bukannya sempurna sebiji kek tu mana sebaik-baik perhiasan. Sepotong tu sebaik-baik perhiasan. Maka membabil aula lah kalau cukup pak. Birthday tok lelaki tahun ni. Contoh. Dia pilih kepada suami dia. Abang nak mahligai ke, nak istana ke, nak kereta ke? Saya beri pilihan ke abang. Ataupun nak al-mar'ah as-salihah. Saya bagi. Sebab al-mar'ah as-salihah ni adalah apa? Khairu mata'id dunya. Berbanding dengan mahligai kereta comel, top 10 kereta. Nah. Tak boleh lawan dengan mar'ah salihah. Khairu mata'id dunya al-mar'ah salihah lagi. Faham? Itu dia. Mana? Nak tanya siapa dia ni? Kalau pilih lagi tu nak pilih mana? Wafri. Wafri nak pilih mana Wafri? Mar'ah salihah. Ada akal. Kecek majah gak? Nah. Kecek majah gak aku panggil kek solehah. Tahun ni we hadiah kek solehah kepada suami. Tak ada kena beli muka lain. Pada dengan kek solehah ya. Taruh kek solehah pula. Cukup 4 tahun pada tak sih kena marah semua. Kek solehah. Tak faham? Kek solehah gak? Kak solehah lah. Tak kira macam kek ko kak ko ku ko kok ko. Nah. Secara majahnya gitu. Jadi ni ayatnya sini mar'ah salihah ni ialah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Cuma khusus pada ayat tu tadi. Mana dia berasa sorang baru daripada tiga yang lain. Kena berasa gitu. Wajib berasa gitu. Seterusnya muka surat 17. Eloklah bagi lelaki dia kena bersifat dengan akhlak yang baik. Mana kena ada kebaikan dan kemuliaan terhadap ahli keluarganya. Sebagaimana Nabi sebut akmalul mu'minin orang mukmin yang paling sempurna imanan nisbah pada imannya ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Boleh faham dah. Jadi seterusnya perempuan ni dia
adalah sebagaimana yang perempuan di sisi lelaki, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebahagiaan, pembantu, penolong kepada suami. Dan perempuan ni juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh wasiat ke perempuan, siapa-siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dia jangan menyakiti jirannya dan dia kena menasihat ke isteri-isterinya ke kebaikan, iaitu iman dan taat. Sesungguhnya dicipta ke perempuan ni daripada tulang rusuk. Dan hak paling bekok sekali pada tulang rusuk tu hak duk di bahagian atas. Jadi kalau kita nak meluruhkan dia, kasar agak jadi patah. Kalau kita membiarkan dia, dia sentiasa bengkok. Jadi kita kena nasihat pada perempuan ni dengan kebaikan. Mana sentiasa nasihat ke dia. Pesi dia ni perangai lagu tu. Ikutlah nasihat lagu mana. Lepas-lepas maya paling Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca Fatihah, baca ayat kursi, paling belakang tengok isteri, wisalai pula pada isteri, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca ayat Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wi tazkirah. Tak ke aku ambil janji mana kita wi tazkirah. Mananya Allah Taala pernah mengeluarkan kita ruh-ruh laki puai dulu. Hipung di satu tempat ambil janji. Tak kira aku tu hemu bala ya tak kira laki puai. Jawab belaka ketika tu. Gapo hak mu suruh aku nak buat, gapo mu cegah aku nak tinggal, kalau aku menikah aku nak tunaikan hak. Tu mana bala. Tak kira laki, tak kira puai. Lepas tu Allah Taala pun katalah sekali dengan langit bumi syahidna. Pakat jadi saksilah belaka 7 lapis langit, 7 lapis bumi, lepas aku menzahirkan orang ni, sengerti kau dak dia kena aku, sengerti kau dak dia beribadat pada aku, sengerti kau dak lepas dia nikah dia tunaikan hak suami, hak isteri. Sejadah duk tengok. Ya ko. Mana termasuk dalam makhluk Allah Taala, pakaian kita, langit, bumi, malaikat, semut, lalat, lipah, nak tengok. Tu dia. Bahasa ayat lain pula. Mana sentiasa memberi peringatan. Baik, seterusnya tu nak ayat hadis sama juga, al-mar'atu qaddal'ain, tulang rusuk. Qaddal'ain. Seterusnya ayat muka surat 18. Allah Taala memerintahkan supaya kita bergaul dengan baik ke isteri-isteri. Sebagaimana firman Allah Taala pada surah An-Nisa ayat 19. Dan Allah Taala sebut juga pada surah Al-Baqarah ayat 229, dan surah An-Nisa ayat 34. Jadi wahai mereka yang yang dihasut oleh nafsu dia, janganlah buat zalim akan ahli keluargamu, isteri kamu, anak-anakmu. Jangan. Sedangkan mereka tu taat kepadamu. Tu. Buat zalim pula, tidak adil. Tidak adil ni tak nanti ramah. Seorang pun kalau tidak adil, mana zalim. Tak nanti cukup pak. Kalau dia ada kemampuan untuk adil cukup pak, silakan. Kalau dia tidak ada kemampuan, pada seorang tak apa dah. Seorang tu maknanya kena adil pada seorang tu. Jadi tak boleh nak buat zalim. Sedangkan dia mentaatimu. Mu tu adalah suami lebih tinggi padanya, lebih kuat. Allah Ta'ala beri kemampuan. Yang mana Allah Ta'ala mampu untuk membalas dan menolong perempuan tersebut di atas apa yang kamu buat zalim terhadap dia. Dan kata Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, apabila seorang perempuan taat akan lelaki pada semua perkara yang suami itu mahukan, daripada apa yang telah diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia taat belaka, maka tiada jalan bagi lelaki tersebut untuk menzalimi isteri dia. Tak beri nafkah, maka tidak patutlah kita memulau akal isteri yang taat. Sebagaimana isteri yang nusyuz, boleh kita nak pulau dia selama 3 hari tak. Beri nasihat tak degih. Pulau lah. Lah kali tu baru pukul yang sepatutnya. Jadi nak pulau pun tak sepatutnya juga bagi isteri yang taat.
Jadi innallaha kana aliyyan kabira tu adalah nak mengancam bagi lelaki yang melampaui batas ke atas perempuan dengan tanpa sebab. Dan Allah Taala Maha Penolong terhadap perempuan tersebut, membalas kezaliman lelaki tersebut. Jadi kerana itulah kata Ibnu Jarir At-Tabari, perempuan yang taat akan lelaki dia, akan suami dia, sedangkan isteri dia tidak cinta kepada suami, suami tak boleh paksa isteri untuk cinta ke dia, selagi isteri dia tu taat. Nak ayatnya sini, hak wajibnya mana? Taat. Adapun cinta tak wajib. Situ. Maknanya dia tak boleh nak paksa seorang perempuan tu untuk cinta ke dia, untuk cinta ke dia. Hak wajibnya ialah taat. Kerana cinta itu tak boleh nak kawal pada tangan isteri. Kemudian nak kenal ciri-ciri perempuan. Kenal ciri-ciri perempuan. Tajuk seterusnya, nak ayat perempuan ni kurangnya akal mereka dan agama mereka. Jadi di antara faktor-faktor berjaya dalam pergaulan, berjayanya sakinah, mawaddah, rahmah di antara hubungan suami isteri, ialah mereka berdua saling mengenali ciri-ciri mereka antara satu sama lain. Apa yang jadi sebab suami marah, apa yang jadi sebab suami suka, apa yang dia bersungguh supaya buat yang disukai oleh pasangannya, yang mengikut batas syarak. Jadi wajib atas lelaki dia mengetahui ciri-ciri perempuan, apa yang perempuan inginkan, membimbing pula dengan bimbingan yang baik, dan menyampaikan perempuan tersebut bersama-sama kepada mardatillah. Bukan kita seorang redap masuk syurga. Kena bimbing. Ni adalah sebab saadah juga anak-anaknya semua, dunia dan akhirat. Dan kerana itulah ciri-ciri perempuan antaranya ialah kurang akal dan agama. Sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai perempuan, bersedekahlah, sesungguhnya aku tengok ramai daripada kalangan kamu yang jadi ahli neraka." Nauzubillah min zalik. Maka sahabat perempuan tanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Kerana kalian ni banyak melaknat, banyak mencaci, banyak marah." Mesej penuh nak marah kau mesej. Padahal tengok-tengok kaci tudung lekat. Tak ingat buai. Gitu. Banyak menceluk, banyak melaknat. Kau nak kereta tak lepas kena tie, marah kau tie, celok tie, nyanyo ke tie. Tak mengaku salah diri. Baik. Jadi dek banyak kufur nikmat kehidupan. Tak berterima kasih kepada suami yang buat baik padamu. Tak pernah aku lihat daripada orang yang kurang akal, kurang agama ni, yang lebih mampu menghilangkan ketakutan berbanding dengan kamu. Bandingan lelaki, jadi perempuan ni lah paling kurang akal dan agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang akal Jadi sahabat perempuan tanya, "Ya Rasulullah, apa hak kurang agama tu dan kurang akal?" Jawab Rasulullah, "Tak ke saksi perempuan seumpama setengah laki-laki." Nabi tanya gitu. Jawab perempuan, "Ya." Perempuan baru setengah laki-laki. Yang mana laki ni seorang dia, dua orang perempuan. Itulah dalil menunjukkan kurangnya akal. Lepas tu Nabi tanya lagi, "Tak kamu mari haid hingga tak boleh semaya, tak boleh puasa?" Jawab sahabat perempuan, "Ya." Itulah dalil menunjukkan kurangnya agama. Itu dia.
Dan keadaan perempuan kurang akal tu Allah Ta'ala mentakkidkan dalam surah An-Nisa ayat 5, sebagaimana yang ditakwil oleh mufassirun, as-sufaha situ ialah perempuan dia budak. As-sufaha situ ialah perempuan dia budak. Dan hadis Nabi seperti tadilah, perempuan ni seperti tulai rusuk. Jika kamu meluluhkannya, patah. Jika kamu jika kamu bersedak dengannya, jadi bersedak dengan dia, dapat ambil nikmat. Tapi dalam keadaan perempuan tu bekok, jadi perangai dia. Jadi sentiasa kena nasihat. Dia hadis seperti tadilah. Kemudian surah Az-Zuruf ayat 18, surah Al-Baqarah ayat 228. Ni dalil-dalil menunjukkan bahawasanya lemahnya akal perempuan dan kurangnya akal mereka. Bukan anak royak ni dah. Syekh royak ni. Maka serah hati perempuan. Nah, sebab tu pentingnya perempuan di bawah laki yang qawwam. Laki yang qawwam ni yang ada agama. Yang ada agama, yang reti hukum akal, yang jaga hubungan dengan Allah, yang jaga hubungan dengan manusia ramai-ramai. Gitu. Cari hak qawwam. Kena kenal pasangan. Tak kira dia duk mengaji lagi ke, tetap dia akan bertanggungjawab. Jadi faminal ma'lum, jadi apabila kita tahu dah keadaan perempuan tu dia kurang akal, dia kurang agamanya, dia melihat dengan jadi kita ketahuilah bahwasanya lelaki ni dia kena berinteraksi dengan manusia ni qada akal mereka. Qada akal mereka. Kalau nampak tak ada akal tu jangan kehil. Bawa pergi kau murtad. Dia ada akal dulu. Barulah kita nasihat dia boleh terima. Jadi orang yang ada akal, dia hendaklah bergaul dengan orang yang lemah akal. Orang yang lemah akal seperti budak, orang gila. Qada akal mereka. Tu baru panggil orang berakal. Jadi apabila kita menghukum, jadi apabila lelaki suami dia mengambil tindakan mengenakan hukumnya kepada budak yang kecil atas semua perkara, apa yang budak tu buat, nescaya orang akan mengatakan lelaki tersebut kurang akal. Sebab budak kan. Tak okeylah nak piak selalu. Tak okeylah segala buat hak salah nak marah selalu. Budak. Nescaya orang akan mengatakan lelaki ni kurang akal. Masih tak warah. Masih tak cukup 10. Gitu. Jadi orang yang berakal tu orang yang berinteraksi, bermuamalah dengan manusia mengikut qada akal mereka. Akal budak lagu mana, akal isteri lagu mana. Surah Al-Furqan ayat 72. Seterusnya hendaklah lelaki suami dia kena bergaul dengan isteri dia, bermuamalah dengan isteri dia. Dia jangan ambil kesalahan-kesalahan yang keluar daripada isterinya. Jika isterinya buat kesalahan, walaupun 10 kali salah contohnya, ambillah paling kurang tindakan sekat 3 ataupun 4. Janganlah 10 kesalahan 10 ambil hukuman belaka. Jangan. Sekat 3 4 sudahlah. Hak lain tu kita biarlah. Hak lain. Wa tarkul muakhidati, kita tak ambil salah, kita tak ambil hukuman alal baqi. Jadi apabila kita ambil semua tindakan ke atas kesalahan-kesalahan 10 tadi, maka jadilah akalnya seperti akal perempuan tersebut. Faqad ja'ala aqluhu ka'aqliha. Maka jadilah orang yang akan menghukumkan lelaki tersebut, suami tersebut, orang yang kurang akal, dia bodoh. Maka diriwayat daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya aku lebih suka bahawa aku tak mahu menuntut semua hakku ke atas perempuan, kerana Allah Ta'ala telah mengangkat lelaki ni darjat. Mu ambil salah, kamu tak ambil salah, kamu kena ke tindakan, tetap darjat lelaki lebih daripada perempuan.
Makna kalam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya aku tak suka ambil hak aku kesemuanya daripada perempuan yang buat salah. Bahwasanya aku tinggalkan setengahnya. Kerana Allah Taala sebut gitu. Surah Al-Baqarah ayat 228. Dan seperti ini juga sebagaimana firman Allah ayat surah At-Tahrim ayat 3, surah At-Tahrim ayat 3. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setengah perempuan, setengah isteri-isteri yang daripada mereka tu daripada sebaik-baik perempuan, selebih-lebih perempuan ialah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan akan isteri-isteri ni jangan baik. Ni nak ayat mengenai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai ba'du azwajihi, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana isteri Nabi ni siapa dia? Ummahatul mukminin, sebaik-baik perempuan. Nah, dia selebih-lebih perempuan. Nabi pesan jangan meroyak kepada siapa-siapa. Nah. Tiba-tiba isteri dia pergi royak juga. Maka Allah Taala pun wahyu kepada Nabi bahwasanya isterimu bocor rahsia. Ada bagi royak kepada orang lain. Apa yang isteri dia lakukan? Maka masa untuk tegur. Jadi apabila tiba masa untuk tegur, maka Nabi tak marah. Nabi tak marah di atas rahsia yang disebut oleh isterinya tadi. Itulah dalilnya juga bagaimana Allah Taala sebut dalam surah At-Tahrim ayat 3. Boleh tengok juga tafsir surah An-Nur ayat 22. Baik, seterusnya helah perempuan, helah tipu daya perempuan. Hendak adalah lelaki dia kena tahu perempuan ni dia ada helah, dia ada tipu daya dia. Dia menzahirkan sesuatu tapi dia menyembunyikan sesuatu. Depan nampak lain tapi dalil lain. Tu perempuan. Dia ada helah dia. Jadi jika datang pada laki-laki juga, melainkan perempuan, tapi orang perempuan ramai lagi. Nak ayatnya benda ni memanglah berlaku juga pada lelaki. Ni depan lain, dalil lain, tapi lebih banyak perempuan lagi. Dia ayat gitu. Annan nisa lahunna al-akbar, al-qistul akbar. Perempuan tu lebih ramai lagi perangai seperti tu. Jadi boleh jadi perempuan dia buat salah, dia menyalahkan orang lain. Seperti ayat tadi. Nah. Dia menzahirkan apa? Fi tasarruf. Baik. Boleh tengok surah Yusuf ayat 23 hingga 25. Dan Imam Bukhari dia sebut hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni secara kesimpulannya Nabi suruh Aisyah isteri Nabi suruh Abu Bakar ayah Siti Aisyah jadi imam solat. Jadi dipendekkan ceritanya, Aisyah dia buat helah mengatakan Abu Bakar ni apabila jadi tu imam, orang tak dengar suara dia, melainkan Abu Bakar ni menangis, kerap menangis. Apabila duduk tempatmu, dia nak helah. Boleh alik duduk ayat gitu kan Nabi. Jadi nak ayat contoh gitulah. Ayat contoh. Sebab apa? Kerana dia menganggap orang akan mencela. Tengok muka surat 24 tu. Siapa-siapa yang duduk ganti tempat Nabi tu, orang tu payah nak terima. Dia mencela, akan pandai buruk. Jadi Siti Aisyah dia tak say orang pandai buruk terhadap ayah dia. Sebab tu dia buat helah gitu. La'allah sawak gitulah. Kalau ada salah silap mahu tegur dah. Panjang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan
Helah contoh-contoh. Lepas tu daripada Bukhari Muslim pula daripada Aisyah. Bahasanya Nabi SAW apabila dia hendak musafir, dia buat undian di antara isteri-isteri dia, maka berlaku undian kena pada Aisyah dan Hafsah. Jadi Nabi SAW apabila berlaku satu malam tu, dia berjalan bersama dengan Aisyah. Hafsah pun bagi tahu kepada Aisyah, apa kata mu naik untuk aku, Aisyah naik untuk Hafsah, dan aku naik untukmu. Lepas tu setuju. Maka Nabi pun naiklah untuk Aisyah, tengok-tengok ada Hafsah. Nah, tengok-tengok ada Hafsah. Berjalan sekali dua tu. Lepas tu Aisyah dia nak hello. Dia nak hello, takut takut Rasulullah cari Aisyah. Dia buat hello sehingga dia mengatakan, Rabbi sallit alayya, ya Allah turunkanlah aku yang ada kalau jeking dia ular yang patut aku, sehingga aku tak mampu bawa nak kata kepada Rasulullah. Melainkan hello ni saja. Gitulah soalan. Lagi seterusnya, kadang-kadang hello ni pada perkara baik. Ada juga hello pada perkara baik. Sebab lain lagi kan. Sebagaimana hadis Nabi pada sahih akhrajal Muslim pada sahihnya, nak perikah. Apa tu? Kena ada kawam ni sini, kena ada kawam. Contohlah tu contoh. Dia kadang-kadang tak. Pak Rama kawam ada lah. Duk rumah dia berani apa panggil, bermanja-manja bila depan orang. Tapi duk rumah kita jeling pun nah, tak tepik dah. Gitu. Jadi secara ringkas boleh baca sendiri dah. Takut mengambil masa. Seterusnya tahzir lin nisa min kufranil ashir. Kena beri peringatan bagi perempuan, bahwasanya perempuan ni dia sangat-sangat kufur, ingkar akan nikmat, terhadap nikmat. Mana tak berterima kasih, kufran ashir tu tak berterima kasih pada suami. Seolah kata kak segala kebaikan hak tok laki dia buat, nafkah selama kini buat baik ke apa, ya tok laki buat silap, tak ingat dah orang lain. Salah berlaku, semua salah. Ada sebut dalam tu. Jadi suami dia memulai sesuatu, buat perkara yang isteri dia tak suka, memulai daripada suami sesuatu yang isteri dia tak suka. Jadi tu tengok ayat pertama lagi dia sebut, wa iza saudara minaz zauji, apabila keluar daripada suami sesuatu yang dibenci oleh perempuan, maka perempuan tu dia akan lupa dah segala ihsan suaminya kepadanya. Sebab itulah Nabi dia memberi peringatan kepada perempuan, akan sangat-sangat tahzir dan menerangkan Nabi SAW bahasanya perempuan ni dia kufranil ashir, dia banyak lupa, dia tak sin panggil lupa, kufur nikmat, tak berterima kasih pada kebajikan suami dia. Yang mana kufranil ashir ni, kufranil ihsan ni adalah sebab daripada segala banyak sebab masuk neraka. Kalau ada iman boleh tubik, kalau berasa tak apa dengan kufranil ashir, kekal neraka. Sebab apa? Kerana berasa tak apa dengan haram. Jadi tak kala napah tika berlaku gerhana matahari, Nabi semaya solat gerhana matahari, Nabi berkhutbah selepas pada semaya solat gerhana matahari. Nabi kata, aku nampak
syurga, dia ditunjukkan kepadaku syurga, dan maka yang mana aku dapati dari syurga tu standang apa? Standang buah lah seolah. Yang mana kalau aku ambil buah tersebut, kalau aku makan kepadamu, nescaya tak akan habis sehingga selagi dunia ni ada. Buah syurga. Lepas tu aku tengok neraka. Yang mana aku tidak tengok seperti mana hari ni aku tengok. Aku tengok banyak daripada ahli neraka tu daripada perempuan. Mana perempuan ketika tu ramai. Lepas pada solat gerhana. Tapi nak ayatnya dari neraka tu lebih ramai perempuan. Tu. Antara sebabnya ialah, lepas tu sahabat perempuan tanya, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, bi kufrihinna, kerana mengkufur nikmat. Kata Allah Taala, dikatakan yakfurna billah, kufur dengan Allah. Kata sabda Nabi, bukan, dikatakan sahabat perempuan tanya, adakah kufur dengan Allah? Jawab Nabi, kufur nikmat, iaitu yakfurnal ashira, kamu tidak berterima kasih pada suamimu, tidak berterima kasih dengan ihsan yang dia buat kepadamu selama ni. Kalau kamu sepanjang duduk dengan dia buat baik, sepanjang hidup bersama, tiba-tiba kamu lihat dia buat salah, mu kata ke lelaki, suamimu, aku tak nampak kebaikan padamu. Tu nak ayat. Sebab tu Allah Ta'ala apa? Faham ke? Faham dah? Sebab tu hak pada lelaki, Allah Ta'ala rojak, tolak pada dia. Kalau kena kepada situasi gini kak, naknya kau lelaki kena tolak semua dah. Allah Rabbi. Jadi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disakiti perempuan, tidak menyakiti isteri akal suaminya di dunia, melainkan berkata oleh isterinya bagi suami itu daripada hurul ain, daripada bidadari syurga. Bidadari syurga kata macam mana? Jangan mu menyakiti suamimu. Allah Ta'ala bila-bila masa boleh nak bukan. Allah Ta'ala akan memerangimu. Kalau mu buat sakit hati kata lelaki, Allah Ta'ala akan memerangi. Allah Ta'ala sedia akan balas. Fa innama huwa, bahasanya suamimu tu di sisi kamu singkat sahaja. Singkat sahaja, mana dia hampir-hampir dah berpisah denganmu, nak mari kepada kami, iaitu bidadari syurga. Maknanya suami adalah pinjaman. Pinjaman. Jadi dengan peluang yang ada, suami masih ada, janganlah sakiti hati dia. Berterima kasih, muju, alhamdulillah, masya-Allah. Ingat bidadari duk kata, mu jangan buat sakiti tok lelaki. Sebab apa? Kerana tok lelaki mu ni tak lama. Sekejap lagi akan mari kepada kami. Tu banyak berkenaan dengan tahzirul nisa min kufranil ashir. Lepas tu tak boleh benci la yafraku mu'min mu'minah. Kena ni. Jangan benci orang mukmin kepada mukminah. Sayugianya bagi mukmin, dia tidak benci akan mukminah. Pukul apa habis ni? 10? 10.30. 10.30. Dah lah, insya-Allah. Dah ke? 20 tajuk. Nak wi siapa muka surah 70. Malam ni. Dah. Insya-Allah. Lepas tu nak baca pakai baca Quran Arab dah tu. Tapi nak boleh terai tu. Jadi jangan kita, orang mukmin dia benci akan mukminah. Ada perangai daripada perempuan tu yang dia yang kita tak suka,
daripada mukminah tu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tengok sendiri surah An-Nisa ayat 19. Ini adalah sangat jarang ada semua benda baik beripung kebaikan pada seorang perempuan. Jadi sini nak ayat jarang kebaikan, semua benda kebaikan tu ada pada perempuan, jarang. Ada tapi jarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni supaya yang utuh yang 100, yang kita hampir-hampir tak dapat pada 100 tu, untuk kita tunggangan yang buat kita musafir jauh. Dalam utuh 100 tu, nak jumpa seekor payah, yang mana dia teh lasuk, dia teh lapar, teh dahaga. Manusia seperti tu jugalah. Yang kita boleh nak musafir jauh. Jadi hampir-hampir kamu tak akan dapat lelaki baik. Dia nak ayat sini, lelaki pun seperti juga, hampir-hampir tak akan jumpa dengan lelaki yang kuat, lelaki yang berani, lelaki yang mulia, lelaki yang alim, lelaki yang elok, yang berihsan, yang bersifat bersedekah, yang menahan diri daripada marah, yang manusia mengenali dia ni dengan kesabaran, yang berdiri malam, yang puasa sehari, yang menghubungkan silaturahim, yang buat baik pada ibu bapa. Kurang kita dapati ciri-ciri yang baik ini beripung semuanya pada lelaki. Sebagaimana utuh tadilah, utuh 100 yang kita susah nak berjumpa, dia ni sabar. Utuh tu sabar daripada lapar dan dahaga, yang boleh menyelesaikan pada perjalanan. Dia perangai dia pun tenang, tidak liar, tidak banyak karena susunya pun banyak. Jarang kita jumpa seperti tu juga. Mana lelaki tu jumpa hak molek, hak kamilun, sepong utuh tak adalah. Lepas tu maka perempuan yang Allah Taala tu setara lelaki, maka lebih-lebih lagi lah perempuan yang mana isteri dijadikan daripada tulang rusuk, min babi aula, lebih-lebih lagi lah payah kita nak berjumpa pada mereka tu perempuan khisalul khair. Boleh ada berlaku kebaikan yang ada pada dia. Kadang-kadang kita tengok perempuan ni comel, comel, elok, tetapi yuk baziatil lisan, tetapi mulut uduh, mulut leza. Seperti tadilah, sepula kena patuk tu nyetok kawe tu tak. Kadang-kadang perempuan ni comel, elok, ni tidak kecek uduh, molek kecek, manis molek, manis kecek, comel, tetapi baziratun, tetapi membazir, boros pada infak, berbelanja. Dia tidak bersederhana pada kehidupan dia. Tausi tadi tak habis lagi. Sipel le peti. No. Penuh lah peti. Patut lelaki orang makan. Tu tak pelik. Panik kau jadi gemuk tak lelaki. Nah. Ya rezeki banyak berdoa. Jumpa lagu ni lah ni. Ya kena beki. Nak ayatnya payuh nak jumpa apa sederhana. Kecek comel dah. Rupa parah comel. Tapi boroh pula. Dia kadang-kadang tak ni. Kadang-kadang tak boroh, bersederhana dah dalam kehidupan, tapi tak pandai masuk. Tak pandai masuk. Tak pandai buat roti. Dia kadang-kadang akhlak comel dah. Lepas tu taat pun taat dah kepada tok lelaki. Lepas tu dia cekak dalam menguruskan rumah tangga. Tapi dia ni sangat cemburu. Sangat-sangat jealous. Syadidatul ghirah, sangat-sangat cemburu. Sehingga kau hari ada juga. Aku kalau tok lelaki aku sore kena aku sore. Walaupun iktikad tak punah.
aku ni sorang pada 3 yang lain. Tapi dari segi praktikalnya aku sorang, orang lain tak boleh masuk. Itu syadidatul ghirah. Waqad yakunu fiha ma zukira min jamal. Kadang-kadang disebutkan dia ni comel, elok, pandai jadi isteri, dia cekak buat kerja rumah, tetapi lemah dalam ibadat pula. Nah, tidur tu gak pakai tak bangun pun tak apa. Nah, tok laki kena jiru hari dengan beldi. Sebab apa? Dok lemah. Bukan tak makan, tak cukup makan, tak gapo, tapi malah lemah pada ibadat. Hak lain comel, rumah kemah, pandai awak kerja, cekak, kecek, molek, berakhlak. Mayeh kodos macam. Sebab apa? Tidur banyak. Lepas hang tidur handset pula. Jadi kalau lemah tubuh nak buat ibadat. Baik. Jadi perempuan ni dia belok gitu ya. Jadi secara mudah agak perempuan ni dia belok. Sebab itulah apa panggil Nabi SAW sebut perempuan ni seperti tulai rusuk, seperti kayu. Yang mana di hujung kayu tu dia belok. Jika kamu nak betul dia, dia akan patah. Jika kamu tinggalkan dia akan koh belok. Maka begitulah perempuan. Dia kena kepada perempuan semacam tu. Dia kena biar tu lelaki kata kena tu. Nak gano. Nah. Maka tak dapat tidak. Jadi nak kena ketuk lelaki, kena sabarlah. Kena sabar. Janganlah kita nak sempurna belaka. Pandai awak kerja rumah, pandai masak, tak boroh, tak tu, tak ni. Pas kalau dosa kurang, cerah selalu. Nyanyo ke dia. Nyanyo ke dia, nyanyo ke anak. Pas mula menyesal. Pas cari hak lain, boleh cerah pula. Sepatutnya jangan cerah lah. 2 dah situ boleh. Pas cari hak lain 3 pula. Lepas tu apabila cukup 4 agak hak ni kurang ni lah kali saling melengkapi. Hak ni pandai masuk. Hak ni pandai basuh. Hak ni pandai tu pandai ni. Tak kira saling melengkapi. Seolah kalau kek tu gak kalau kerapak tadi sepotong kek tak panggil sebiji kek lagi. Nak jadi sebiji kek tu kena cukup 4. Faham? Barulah comel. Kita nak hias pun banyak atas tu. Tu nak jumpa almar'atus solihah tu payah. Tapi kok mana pun nak soho jadi isteri tu isteri yang solihah. Sebenarnya dalam mendidik anak dan isteri ni sebelum pada nikah lagi kena start. Kena start sebelum pada nikah. Mana kita kena cukupkan muasafat tarbiyah kita di peringkat fardu muslim. Dengan akidahnya, ibadatnya, akhlaknya, pandai berdikarinya. Biasa kita menikah lagi mak ayah Allah pitih. Tapi kita pandainya berdikari. Sehingga kita Allah pitih pada mak ayah pula. Lah kali nak minta menikah, mak ayah bagi. Mudah-mudah. Sebab apa? Yakin dengan kemahiran. Yakin dengan kita ni ada apa panggil sebut tadi? Berdikari. Pandai mengurus masa, pandai tu, pandai ni. Cukup. Lepas tu gabung dengan perempuan di peringkat Baitul Muslim pula. Sama-sama reti akidah. Bukan beriti sekata. Tapi lahir daripada situ sebuah masyarakat mujtama'atul muslimin. Ada kekuatan untuk kita memerdekakan tanah air kalau tanah air tersebut terjajah. Adanya apa? Daulah Islamiah, adanya khilafah Islamiah sehinggalah dapat kita menjadikan Islam tu yang memimpin dunia ni. Tu aku panggil hak kita menikahnya suk situ. Tak kira ilmu apa kita belajar, tak kira peringkat mana kita berada, maratib kita, semua tu suk pada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tu dia. Biar suk situ. Kalau tidak gak orang panggil mula-mula tak menikah, lepas menikah gak masih lagi peribadi, walaupun ada suami, ada isteri, ada anak, masih beri peringkat peribadi. Kalau sekat tu, sekat makan sedap, tidur sedap. Berok sedap.
katu ya. Mana untuk Islam. Hak naknya wisapa ku matlamak. Mana nikah kahwin kita ni mana baiki daripada bujai lagi. Kita menjauhi segala perkara-perkara fahsyak dan munkar. Kita jaga solat, jaga masuk dalam solat tu segala-galanya lah. Segala apa yang Allah suruh, apa yang Allah cegah. Jadi orang bertakwa, insya-Allah akan bertemu keadaan mukminah yang solehah, yang bertakwa, yang mujahidah. Tu dia. Kena baiki. Sebab tu kita sini mesti adanya unit bid Muslim. Untuk mengawal perkara-perkara ni lah. Kalau kita nak antara satu sama lain, jangan kita bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Kena melalui unit bid Muslim yang menjadi orang tengah, yang memberi ruang kepada kita untuk ta'aruf, memberi ruang kepada kita untuk takdim. Tapi usaha untuk kena tu dak lah. Buat urusan supaya nak elak pada fitnah. Jadi alhamdulillah. Lepas nikah pula nak nikmat besar menikah, lepas mengaji pula di luar negara dak. Nak ayat. Nak ayatnya apabila kita contohnya sini, jangan berhenti apabila menikah jadi tak mengaji. Jadi ngaji pun tak habis. Dia supaya dengan contoh. Malam ni anda bawa nasi bajet. 55 yas buku. Betul habis dah. Nak ayat apa tu? Secara lisanul hal mengajar dakwah kau wajib dah. Tapi dalam masa sama jangan tinggal anak bini tu. Kau wajib cari nafkah ke apa. Nak boleh kau tomah nak boleh habis sore tak daurah ni. Tinggal hok jual pagi-pagi. Tapi kita cuba combine dua tu. Baik, aku buat nasi, kau daurah. Contoh. Maka begitu juga kita kalau kewajipan belajar. Belajar kewajipan. Dan sama Allah Ta'ala izin boleh menikah. Satu kewajipan lain pula. Cuma agak pada adat susah lah. Susah sikit. Sebagaimana Nabi sebut, ilmu ni disembelih di antara dua pohon perempuan. Gapo dia tu? Pada adat. Wajib adat belum menikah temungai susah. Temungai payah. Tapi apabila kita ni kawam, kenapa? Tak kira peringkat mana, belajar ke, dah kewajipan atas kita. Mengajar ke, kewajipan atas kita. Tapi tetap kita ni lelaki yang kawam, kita tak tinggal. Belajar pun tak tinggal, mengajar pun tak tinggal, dakwah pun tak tinggal, amal ma'ruf nahi munkar pun tak tinggal, berjemaah pun tak tinggal, berpersatuan pun tak tinggal. Cari nafkah pun tak tinggal. Tak ada nak kaya pun, tapi sekadar lepas tanggungjawab dia kewajipan. Boleh bayar mu sewa, boleh beli pakaian, boleh beli makan minum. Tak ada nanti kena kaya. Cukup sekadarnya cukup. Tapi janganlah nikah tu menjadi penghalang untuk kewajipan yang lain. Itu dia. Pas nikah pula seperti ayat tadilah. Jangan berhenti sekat tu je. Jadi sini kita alhamdulillah adanya setiap kali Jumaat yaumul usrah. Yaumul usrah. Dan menikah bawa anak bini gapo semua pergi usrah. Dah tahu dah isteri ni dia suka buah dengan sayang-sayang dia. Tika tu peluang untuk dia buah. Ni hari lagi senyap yang kita. Sehari tu dah seminggu. Dia boleh buah. Boleh bercakap-cakap. Mana boleh berkongsi stres. Bagaimana nak buat. Boleh ambil peluang. Kita duduk sini alhamdulillah hidupnya yaumul usrah pada hari Jumaat. Tak sedut jual, tak sedut gapo lah gitunya. Mari kuliah subuh, mari tu, mari ni, mari usrah. Kalau perikap tak menikah habis tahap 4 dekat tak ada usrah dah. Kena menikah lah. Ya akan ada usrah semua. Tapi hukum akad kena reti dah. Baik laki-laki, baik perempuan kena reti hukum akad. Tu syarat sah nikah mula-mula sekali. Baik. Kemudian mana tadi? Tu hak tulah tu, iaitu di bawah tajuk jangan kita benci akil mukminah. Lepas tu pertelingkahan dan pergaduhan di dalam rumah tangga ni
dia kita tu adalah perkara yang apa panggil pertelingkahan dan pergaduhan dalam rumah tangga, dan juga minta jauh daripada Allah, mana dengar Allah Subhanahu taala daripada tipu daya syaitan. Surah Al-A'raf ayat 201. Kebanyakan kebiasaan rumah tangga tidak sunyi daripada pertelingkahan di antara ahli keluarganya. Baloh suami isteri. Anak masalah baloh suami isteri. Suami dia tegur pula dengan kasar sikit. Isteri pun marah. Bapa kasar-kasarnya buat gitu. Baloh pula sebab anak ya. Jadi sebab-sebab tu ada semua. Tu perkara biasa. Laki kena kawam. Sehinggalah rumah tangga tu dia akan sehingga ke rumah tangga orang yang soleh sekalipun tak lari daripada pertelingkahan dan pergaduhan antara ahli keluarga mereka. Tetapi orang yang baik ni, orang yang soleh, rumah tangga dia tidak akan biarkan keadaan itu berjalan dalam keadaan yang syaitan suka. Balah-balah, tapi dia minta Allah Ta'ala lindung ke keluarga dia daripada syaitan yang kena rejam. Syaitan ni dia akan masuk melalui isteri, melalui anak-anak. Dia untuk melemahkan iman. Dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk pada tok lelaki. Jadi orang yang soleh dia kawal. Perkara ni dia kawal. Dia kawal dengan minta Allah Ta'ala lindung. Syaitan ni adalah musuh sebelah dalam. Syaitan musuh sebelah dalam. Dia masuk melalui nafsu. Cara lawannya iaitu ilmu dan doa. Ilmu dan doa. Dia ada syaitan manusia. Syaitan manusia ni Yahudi, Nasrani, musyrikin, munafikin. Cara lawan iaitu ilmu dan kekuatan, ilmu dan politik. Politik kafir dapat tarik orang kepada kafir. Politik Islam dapat tarik orang kepada Islam. Ada satu lagi syaitan sebelah dalam itu nafsu dan syaitan. Hak ni kita kena jaga mutabaah amal kita. Supaya syaitan tak masuk dekat. Kita minta dengan Allah Ta'ala situ, a'udzubillah, baca ayat kursi. Hak keadaan kita ni jadi orang takwa sengerti. Kalau hak wajib tak buat, hak haram tak tinggal. Baca a'udzubillah banyak mana pun syaitan tak takut. Bahkan dia menggalakkan pula untuk baca. Baca banyak a'udzubillah. Semoga hak tu sunat. Sedekah hak wajib buat, jangan tinggal. Jadi sehingga dia terlalai, terlupa. Bergaduh kau sunat, hak wajib tak sesat. Jadi kena benteng dengan takwa. Takwa tak adalah benteng yang ampuh, yang menjadi syarat Allah Ta'ala nak terima doa. Sedekah doa itu adalah senjata untuk kita lawan musuh sebelah dalam. Jadi kena jaga mutabaah amal kita. Subuh kena bangun, pakak bangun. Kalau duduk wisma ni kena pakak turun belakang. Dalam WTM tu hak mana Allah Ta'ala merezeki ke boleh duduk di wisma, di musyawarah ke apa. Bangun subuh. Imarah ke surah kita. Sebab apa? Nak lawan syaitan daripada sebelah dalam. Kalau biar kau rekat, kau masuk. Tu tak pelik. Padahal padahal apa nak ayat. Ya, dia. Jadi tu nak ayat. Jaga bi'ah solehah. Kuat ke amal kita. Baik, seterusnya 5 minit lagi deh. Habis kat tu 10.30. InsyaAllah. Jadi dalam ni dia nak ayat banyak ni. Tak apa, kita baca sikit lagi. Sehingga rumah tangga orang yang soleh pun tak lari tak sunyi daripada tipu daya syaitan, tapi dia kawal. Lihatlah As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia menghantar akan tetamu ke rumahnya berserta dengan Abdul Rahman. Secara ringkasnya Abu Bakar ni ada tetamu dia tak makan selagi Abu Bakar tak jamuh makanan tersebut. Abu Bakar dia lambat sikit mari. Tiba-tiba Abu Bakar mari tengok tetamu tak makan lagi. Marah ke keluarga dia, marah ke tetamu. Apa tak idan. Pas tetamu memang nak Abu Bakar makan dulu. Baloh ke apa semua. Tu setara orang soleh. Berlaku. Marah sebab apa? Sebab tetamu je tak makan lagi. Gitu. Secara nikahnya gitu. Patilah sekali Abu Bakar dia makan sekali, dia minta doa Allah Ta'ala memberkati makanan ke apa semua, dia menerima.
apa panggil dia terkawal emosinya. Seterusnya kita pergi gigi. Ni hadis panjang berkenaan dengan pertelengkahan pergaduhan dalam rumah tangga, dan kita kena minta jauh daripada setan. Panjang hadis tu berkenaan dengan tajuk tu. Hinggalah husnul muasyarah ma'a husni ibadah. Pergaulan yang baik yang disertai dengan kebaikan ibadat. Sertai dengan ibadat. Pergaulan yang baik itu berserta dengan husnul ibadat. Habis kat tu dulu deh, insya-Allah. Ada masa kita cuba baca secara ringkas. Kalau kira ni tak baca Quran Arab dah tu. Oyak tajuk-tajuk. Jadi masa tidak mengizinkan. Pada muka surat 50 ni muka surat 58 menggalak ke atas ibadat. Lepas tu 60 hasu zaujah ala tazayyun, menggalakkan isteri berhias-hias. Bukan tika tubik lah, comel loteh. Dia kena babil aula dalam rumah tu kena comel. Dan wa hasu zauj ala al-jima'. Kemudian apa lagi? Muka surat 67 nak memberi peringatan, jangan kita sangat-sangat menggila ke wanita. Lepas tu 99 memperbetulkan perempuan yang bengkok. Habis. InsyaAllah esok li irda'iz zauj hudud. Muka surat 72 dah. Hingga akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana uluman nafi'atan muhitatan wasi'ah wa arzaqan wasi'atan wa amwalan katsiratan mubarakatan wa a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatan darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.